Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kembali lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Hari ini kita akan belajar untuk bahagian yang keempat untuk tingkatan 4, iaitu bab 8, sukatan serakan data tak terkumpul. Kita belajar perkara yang keempat dalam bahagian B, sukatan serakan, iaitu kita akan tengok apakah kesan perubahan data terhadap serakan. Yang pertama, jika data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalar. Pemalar ni adalah sebarang nombor. Apa yang akan berlaku? Tiada perubahan nilai sukatan serakan. Bermaksud julat pun tak berubah, julat antara kuartil pun tak berubah, sisihan piawai pun tak berubah, variance pun tak berubah. Kemudian kita tengok yang kedua, macam mana pula kalau data tu didarab? Data tu didarab. Sekejap saya tukar pen dulu. Data didarab atau dibahagi dengan suatu pemalar. Yang pertama kita tengok jika data didarab. Data didarab dengan suatu pemalar. Kita wakilkan pemalar tu dengan huruf K. Apa yang akan berlaku pada nilai sukatan serakan? Semua nilai sukatan serakan akan didarabkan dengan pemalar. Kita tengok sini, julat yang baru, rumusnya pemalar darabkan dengan julat asal. Julat antara kuartil yang baru pun sama, nilai pemalar darabkan dengan julat antara kuartil yang asal. Sisihan piawai yang baru pun sama, nilai pemalar darabkan dengan sisihan piawai yang asal. Tetapi berbeza bagi variance. Untuk variance yang baru, kita kena kuasa duakan dulu nilai pemalar, baru darabkan dengan nilai variance yang asal. Begitu juga kalau data dibahagikan dengan suatu pemalar. Apa yang akan berlaku pada nilai sukatan serakan? Julat yang baru pun akan dibahagikan, julat yang asal bahagikan dengan nilai pemalar K. Julat antara kuartil yang baru pun sama, julat antara kuartil yang asal kita bahagikan dengan nilai pemalar ataupun K. Sisihan piawai yang baru pun kena bahagikan dengan nilai K juga. Manakala untuk variance yang baru, variance yang asal kita bahagikan dengan nilai K kuasa 2. Itu yang akan berlaku pada nilai sukatan serakan jika data didarabkan atau dibahagikan dengan suatu pemalar. Seterusnya yang ketiga. Apa yang akan berlaku pada nilai sukatan serakan jika suatu nilai pencilan dikeluarkan ataupun dimasukkan ke dalam data. Nilai pencilan ni sama ada nilai tu terlalu besar ataupun terlalu kecil. Julat. Apa yang berlaku pada julat? Julat akan berubah dengan mendadak apabila suatu pencilan dimasukkan ataupun dikeluarkan dari data. Pada julat antara kuartil pula, apa yang akan berlaku? Dia kurang dipengaruhi sama ada pencilan itu dimasukkan ataupun dikeluarkan daripada data. Manakala untuk variance dan sisihan piawai, dia akan bertambah dengan banyak apabila pencilan ditambah. Tambah ataupun dikurangkan pun, nilainya akan bertambah ataupun berkurang dengan banyak. Sekarang tengok perkara yang kelima. Tadi kita belajar secara teori. Sekarang nak tengok dalam bentuk grafik. Menentukan, perkara yang kelima, menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan perwakilan grafik. Kita cuma ulang yang tadi balik, cuma kita letakkan data tersebut secara perwakilan grafik. Data ditukar secara seragam dengan menambah atau menolak dengan suatu pemalar. Apa yang akan berlaku pada data tersebut ataupun pada nilai sukatan tersebut? Nilai sukatan serakan tidak akan berubah. Tambah pun tak berubah, tolak pun tak berubah. Tengok secara grafik sini. Ini yang asal, ini nilai yang asal. Kemudian nilai yang asal ni kita tambahkan dengan yang dua.
nilai cerapan ditambahkan dengan 2, apa yang akan berlaku? Okey, 8 8 tambahkan dengan 2 dia akan jadi 10. Okey, kemudian ni 9 tambahkan dengan 2 dia akan jadi 11. Okey, dan seterusnya lah. Okey, sampai yang hujung sekali ni 15. Okey, 15. Okey, tambahkan dengan 2 dia akan jadi 17. Okey, nilainya semakin beranjak ke sebelah kanan. Okey, datanya makin beranjak ke sebelah kanan. Ini kalau tambah lah. Okey, secara kesimpulannya, jika setiap cerapan ditambahkan dengan 2, apa yang akan berlaku? Seluruh plot titik dianjak ke kanan. Tadi saya kata ke kanan sebanyak 2 unit dengan serakan tidak berubah. Serakan ni yang bintik-bintik ni lah. Ini dia panggil serakan dia semua ni. Serakannya semua tak berubah. Jumlah skor yang asal, tengok yang asal tadi 15 tolak 8, sama dengan 7. 15 mana? Tengok yang asal tadi 15. Kita tekan highlighter lagi. 15 tolakkan dengan 8, akan dapat 7. Manakala untuk skor yang baru pula pun sama. 17 tolak 10, ada dapat 2 pula. Ni salah ni. Dapat 7 je. 17 tolakkan dengan 10 akan dapat 7. Bukan 2. Alright. So, bila yang asal pun julatnya sama, tambah 2 pun julatnya tetap sama juga. Yang kedua, data ditukar secara seragam apabila setiap cerapan didarab atau dibahagi dengan suatu pemala ataupun K. Apa yang berlaku pada nilai sukatan serakan? Nilai sukatan serakan akan berubah. Akan berubah. Tengok dia punya grafik ni. Kemudian setiap ni data yang asal, kita darabkan dengan nombor 2. Darabkan dengan 2. Apa yang berlaku? 1 darabkan dengan 2 akan jadi 2. Kemudian 2 darabkan dengan 2 akan jadi 4. Dan seterusnya lah sampai 8 darabkan dengan 2 dia akan jadi, dah tak ada dah. Sebab data sampai silap. Data sampai 5 je. 5 lah. 5 darabkan dengan 2 dia akan jadi 10. Jadi datanya semakin melebar. Tengok apa yang berlaku. Jika setiap cerapan didarabkan dengan 2, serakan seluruh plot titik telah berubah menjadi 2 kali ganda lebih lebar. Maksudnya 5 tadi jadi sampai 10, 2 kali ganda. Jumlah skor yang asal, jumlah skor yang asal, bukan jumlah ni, julat. Samalah julat. 5 tolakkan dengan 1, dapat 4. Jumlah julat yang baru, 10, tolakkan dengan 2, yang ni 10 tolakkan dengan 2 akan dapat 8. Dalam arti kata lain, julat yang baru sama dengan nilai K darabkan dengan julat yang asal. Tadi K ni tadi ialah 2 darabkan julat asal tadi berapa ni? 4 dapat 8. Sama jawapan. Itu maksud dia. Yang ketiga, suatu nilai pencilan dimasukkan ataupun dikeluarkan. Apa yang akan berlaku pada nilai sukatan serakan? Nilai sukatan serakan bagi set data baharu menjadi lebih besar ataupun lebih kecil dibandingkan dengan nilai sukatan serakan bagi data yang asal. Kalau masuk lebih besar, kalau keluar lebih kecil. Tengok dia punya perwakilan grafik dia. Ini nilai yang asal. Ini yang asal yang pertama ni. Kemudian dimasukkan pencilan 9. Pencilan 9. Letak satu, ada satu data kat sini, saya rakan 9. Ni pencilan.
Okey, apa yang akan berlaku pada data tersebut? Okey, apabila suatu pencilan dimasukkan ke dalam set data, serakan seluruh plot titik telah berubah menjadi lebih lebar. Okey, kalau tadi hanya sampai nombor 5 sahaja. Okey, so sekarang dia dah melebar sampai nombor 9. Okey, daripada nombor 1 minimum, maksimum 9. Tadi yang asal minimumnya 1, maksimumnya 5. Okey. Kemudian tengok jumlah skor ataupun julat ni. Okey, julat yang asal 5 tolak 1 sama dengan 4. Okey, ni yang asal yang atas ni 5 tolak 1 sama dengan 4. Okey, julat yang baru pula. Okey, julat yang baru 9 tolak 1. Okey, sama dengan 8. Okey, sama dengan 8. Okey, dia dah berbeza, dah berubah. Okey. Okey, contoh. Diberi julat antara kuartil sama dengan 6, sisihan piawai sama dengan 3. Hitung julat antara kuartil dan sisihan piawai yang baharu. Yang pertama, jika setiap cerapan dalam set data ditambahkan dengan 3. Yang kedua, jika setiap cerapan dalam data set ditarapkan dengan 4. Okey, yang pertama ni jika data ditambahkan dengan 3. Okey, data kita tambahkan semua dengan 3. Apa yang akan berlaku? Yang pertama, pada julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil. Okey, nilainya pun masih sama, iaitu 6. Okey, kena ingat kalau tambah atau tolak, semua nilai serakan tidak berubah ataupun sama. Okey, jadi yang kedua, bagi sisihan piawai pun sama dengan yang asal, iaitu 3. Okey, sebab tambah tolak tak memberi sebarang kesan kepada semua nilai serakan, sukatan serakan. Okey, yang kedua, jika setiap data tu didarabkan dengan 4, apa yang berlaku pada julat antara kuartil? Okey, bila darab ataupun bahagi, dia bergantung pada operasi lah. Kalau darab, darab semuanya sukatan akan darabkan dengan nilai sukatan serakan, akan darabkan dengan nilai K. Nilai pemala. Kecuali variance lah. Variance, untuk variance ya, kena darabkan dengan K kuasa 2. Bahagi pun sama, cuma tukar operasi dia saja. So, sisihan piawai pula, julat antara kuartil 6 darabkan dengan 4 sama dengan 24. Yang kedua, sisihan piawai pun sama, darabkan saja. 3 darabkan dengan 4, jawapannya ialah 12. Okey, boleh faham? Senang perkara yang keenam ialah membandingkan dan mentafsir 2 atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai. Tengok, kalau kita gunakan min lebih besar lebih baik. Kalau kita gunakan sisihan piawai lebih kecil lebih baik. Sebenarnya dia sama je, dia punya korelasinya, dia punya hubungannya tetap sama. Kita akan dapat min besar, sisihan piawai akan lebih kecil. Contoh, jadual di bawah menunjukkan bilangan baju yang dihasilkan dalam 5 hari bagi kilang A dan kilang B. Ada hari, ada 1, 2, 3, 4, 5 hari. Ada kilang A, ada kilang B. Dengan menggunakan sukatan yang sesuai, tentukan kilang manakah yang lebih produktif. Produktif mestilah kilang yang lebih bagus, kilang yang lebih banyak menghasilkan baju. Sekarang untuk mengira kilang mana yang lebih produktif, kita boleh gunakan, yang pertama mesti cari min dulu. Tak cari min, tak boleh kira sisihan piawai, tak boleh kira variance. Min ialah hasil darab kekerapan dengan dengan nilai data, ataupun nilai titik tengah, bahagikan dengan jumlah kekerapan. So, nak kena kira min dulu. Min sama dengan, tambahkan semua. Min sama dengan
40 tambah 70 tambah 90 tambah 85 tambah 64 bahagikan dengan 5. Okey, kita guna kalkulator. Okey, kita guna kalkulator, tambahkan semua. 40 tambahkan 70 tambahkan 90 tambahkan 85 tambahkan 64. Okey, tekan sama dengan bagikan dengan 5. Jawapannya 69.8. Okey, kemudian kita nak kira pula sisihan piawai. Nampak? Okey, sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Okey, rumus yang diberi, kita hanya guna rumus saja. Okey, sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Okey, sama dengan 40 kuasa 2 tambahkan 70 kuasa 2 tambah 90 kuasa 2 tambah 85 kuasa 2 tambah 64 kuasa 2. Okey, bagikan dengan 5. Okey, kemudian tolakkan dengan min. Okey, min kuasa 2, kemudian punca kuasa 2 kan semua. Okey, punca kuasa 2 semua. Okey, sekarang kita boleh kira. Okey, 40 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2 tambah 90 kuasa 2 tambah 85 kuasa 2 tambah 64 kuasa 2 tekan sama dengan bahagikan dengan 5. Okey. Okey, dah lebih tersilap pula. Ulang balik. 40 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2 tambah 90 kuasa 2 tambah 85 kuasa 2 tambah 64 kuasa 2 tekan sama dengan bagikan dengan 5. Jawapannya 5184.2 tolakan 69.8 kuasa 2 4872.04. Okey, punca kuasa 2. Okey, tolakkan dulu 5184.2 tolakkan 4872.04. Jawapannya 312.16. 312.16 punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 jawapannya 17.668. So kita bundarkan dua tepat puluhan 17.67. Okey, itu bagi kilang A. Okey, bagi kilang B pula. Okey, kita kira min dulu. Okey, patah balik atas, kecilkan sikit skrin. Okey, nampak? So sama juga min 80 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 pula. Okey, 80 tambah 65 tambah 73 tambah 58 tambah 73 bagikan dengan bilangan kekerapannya ialah 5 sama. Okey, kita guna kalkulator. 80 tambah 65 tambah 73 tambah 58 tambah 73 sama dengan bagikan dengan 5. Jawapannya 69.8 juga. Okey, sama je. Okey, kemudian kira sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Okey, nak kira dia 80 kuasa 2 tambah, saya besarkan sikit. Okey, sebab dah nampak nilai data dia kan. 80 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2 tambah 58 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2. Ok,
Okey, perkan dengan 5 tolakkan dengan min turun bawah 69.8 kuasa 2 punca kuasa 2. Okey, so kita kira 80 kuasa 2 tambah 65 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2 tambah 58 kuasa 2 tambah 73 kuasa 2. Okey, dapat jawapan, bagikan dengan 5. Okey, dapat 4929.4 tolakkan. Okey, 69.8 kuasa 2, 69.8 kuasa 2, 4872.04. Okey, punca kuasa 2 kan. Okey, tolakkan sekarang. 4929.4 tolak 4872.04 dapat 57.36 punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 jawapannya dapat 7.57. Okey, sekarang kita nak bandingkan kilang mana yang lebih produktif dan kita kena bagi justifikasinya. Okey, so kilang mana yang lebih produktif? Okey, kilang yang lebih produktif ialah yang mempunyai sisihan piawai yang lebih kecil. Okey, yang lebih kecil kita bandingkan antara kilang A dengan kilang B. Kilang A dapat 17.67. Okey, kilang B dapat 7.57. So mana yang lebih kecil? So tentulah kilang B. Okey, kenapa? So kilang B lebih produktif sebab nilai sisihan piawainya lebih kecil berbanding nilai sisihan piawai kilang buruknya tulisan kilang A. Okey, itu justifikasi bagi pemilihan kilang B. Okey, akhir sekali bagi bab yang ke-8 ini, menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan. Contoh jadual di bawah menunjukkan skor yang diperoleh 7 orang peserta dalam satu pertandingan. Nilai skor disusun dalam tertib menaik. Okey, pada peserta A, B, C, D, E, F, G, skor dia 10, H 12, 14, 17, K 23. Okey, soalan A diberi julat antara kuartil sama dengan 7, min sama dengan 15, hitung nilai H dan nilai K. Yang kedua disuruh hitungkan nilai sisihan piawai. Okey, sekarang dia dah beri data bagi 7 orang, dah ada skor, cuma nilai yang tak tahu bagi peserta B, K dan bagi peserta F. So apa nak buat? Kita kena menggunakan kaedah persamaan linear serentak. Okey, kita nak gunakan persamaan linear serentak. Okey, sebab nak cari dua nilai. Okey, persamaan linear serentak. Okey, yang pertama, okey, dia kata julat antara kuartil ialah 7. Okey, nak jawab soalan ni, yang pertama, okey, kita menggunakan maklumat yang diberi dalam soalan. Yang pertama, dia kata julat antara kuartil ialah 7. So, data ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bila 7 senang je, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan, potong kiri, potong kanan. So, yang tengah-tengah ni ialah median. So, yang tengah-tengah median, so mana satu? Nilai kuartil 3 dengan kuartil 1. So, nilai yang sebelah kanan ni, okay, nilai tengah-tengah ni ialah kuartil 3. Okay, bagi yang sebelah kiri median, okay, kiri median, nilai tengah-tengah ni ialah kuartil 1. So, julat antara kuartil ni A, julat antara kuartil, okay, kuartil 3 tolak kuartil 1.
Okey, bersamaan kualiti 3 tadi dapat K, tolakkan dengan kualiti 1 nilainya H. Jawapan tadi diberi ialah 7. Okey, ini ialah persamaan yang pertama. Okey, yang kedua kita gunakan nilai apa diberi dalam soalan? Min. Okey, min sama dengan 15. So apa nak kena buat? Kita kira pula min. Okey, min pula. Min tambahkan semua 10 tambahkan dengan H, tambahkan 12, tambahkan 14, tambah 17, tambah K, tambah 23, bahagikan dengan berapa bilangan datanya? 7. Okey, so kita kira nombor-nombor dulu. 10 tambah 12, 10 tambah 12 tambah 14 tambah 17 tambah 23. Okey, kita dapat 76 tambah H tambah K. Okey, per 7 sama dengan berapa jawapannya ni? 15. Okey, ini bahagi, pindah sebelah kanan jadi darab. So H tambah K kita tambahin samalah. Okey, H tambah K sama dengan 7 darabkan 15, 105. Ini tambah 76, pindahkan ke sebelah kanan akan dapat tolak 76. So 105 tolakkan 76, jawapannya 29. Jadi H tambah K sama dengan 29. Okey, kita nak menggunakan kaedah apa? Sama dengan nak gunakan kaedah penggantian ataupun nak gunakan kaedah penghapusan. Okey, dua-dua boleh pakai. So saya akan pilih menggunakan kaedah apa yang sesuai. Okey, saya balikkan ni lah. K tambah H sama dengan 29. Okey, ini ialah persamaan yang kedua. So nak menggunakan persamaan, okey, kita gunakan persamaan linear serentak. Okey, yang pertama tadi K tolak H sama dengan 7. Ni yang pertama. Yang kedua K tambah H sama dengan 29. Ini yang kedua. Okey, saya nak hapuskan K. Okey, saya hapuskan K. K tolak K kosong. Negatif H tolak H. Okey, negatif 1 tolak 1 akan dapat negatif 2H sama dengan 7 tolak 29. 7 tolak 29 negatif 22. Ni bahagi, pindah sebelah kanan jadi ni darab, pindah sebelah kanan jadi bahagi. So negatif 22 bahagikan dengan negatif 2, jawapannya ialah 11. So H sama dengan 11. Okey, kemudian kita gantikan dan H sama dengan 11 dalam nombor berapa? Okey, yang mudah nombor 1 lah. Okey, masuk balik dalam ni. So K tolak 11 sama dengan 7. Ni negatif, pindah sebelah kanan akan jadi positif. 7 tambah 11 sama dengan 28 pula, sama dengan 18. Okey, so kita dah siap mencari nilai H dan juga nilai K. Okey, yang kedua kita nak mengira sisihan piawai. Okey, sisihan piawai pula. Sisihan piawai. Okey, nak kira sisihan piawai. Okey, semua nilai dah tadi. Sikit-sikit. Nampak. So, 10 kuasa 2 tambah H tadi berapa nilai dia? H 11. 11 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2 tambah K berapa nilai dia? Kiri ni K 18 kuasa 2 tambah 23 kuasa 2 bahagi bilangan data berapa? 7. Tolakkan min. Min dah diberi dalam soalan ni. So 15 kuasa 2 punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2. Okey, kita kira gunakan kalkulator.
10 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tambah 17 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 tambah 23 kuasa 2. Okey, tekan sama dengan, bahagikan dengan 7. So dapat 243.29. Saya gunakan kalkulator 40-an. Tolak 15 kuasa 2 ialah 225. Okey, punca kuasa 2. Okey, tolakan 243.29 tolakan 225, 18.29 punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 bagi jawapan ni ialah 4.27. Okey, saya bagi jawapan dalam 2 40-an. Okey, so kita dah siap menyelesaikan masalah yang melibatkan apa dia? Sukatan serakan. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kita dah selesai mempelajari bab 8. Okey, tingkatan 4, sukatan serakan data tak terkumpul. Seperti biasa, okey, jangan lupa subscribe channel saya. Okey, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, pertanyaan, teguran dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, okey, boleh subscribe, okey, ataupun boleh join channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.